Selepas Jumaat saya terasa tak tahulah nak kata kena virus ke, tapi harap jangan virus yang bahaya lah. Virus biasa je lah. Tiba-tiba demam dan terus batuk. Tapi alhamdulillah, insyaAllah, walaupun Tuan Imam kata bolehlah 10 minit, saya kata kalau 10 minit saya nak cakap apa. Jadi saya nak cakap sampai 20 minit lah, sekitar 20 minit boleh kan? Tajuk pun saya tak tahu apa nak cakap, tetapi sama ada apa yang dibaca oleh Imam anak-anak kita tadi dalam rakaat yang akhir, rakaat keempat tarawih tadi, sama ada ayat ini telah diuraikan dalam kuliah Ramadan ini. Tuan Imam belum kan? Kalau belum saya nak ambil yang tu je lah. Saya dah dengar bacaan tadi kan, iaitu surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sampai kepada satu ayat 184, 185 dan 186. Sebenarnya ada satu ayat lagi yang sebentar lagi kita akan dibaca lah, 187. Inilah ayat-ayat yang berkaitan dengan khususnya puasa Ramadan. Jadi saya tak nak mentafsirkan, menterjemahkan, cuma mengambil intipatinya. Pertama, ayat 183 yang tadi kita dah dengar bacaannya itu, dengan ayat inilah maka datangnya kewajipan fardu saat puasa bulan Ramadan. Ayat ini diturunkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, yang ini kira-kira dah kira 15 atau 16 bulan Nabi berada di Madinah. Dan pada Ramadan tahun kedua Hijriah bermulalah kewajipan salat siyam Ramadan atau saum Ramadan ini sebagai rukun Islam yang keempat. Sebelum itu, yakni sebelum wajib puasa Ramadan ini, seperti yang terdapat dalam riwayat hadis-hadis, sebenarnya Nabi dan kaum muslimin telah juga menunaikan puasa pada tiap-tiap 1, 2, dan 3 hari bulan bagi bulan-bulan Qamariyah. Dan kemudian datang pula puasa Ashura, yang 10 Muharram. Inilah yang diriwayatkan berlaku ibadah puasa sebaik Nabi berhijrah ke Madinah. Waktu di Makkah belum ada lagi ibadah puasa. Jadi bila dah ke Madinah baru berpuasa, tapi belum lagi terus puasa Ramadan sebagai rukun Islam yang keempat. Namun diriwayatkan puasa yang berlaku sebelum puasa Ramadan ini kira-kira 17 atau 16 bulan. Puasanya adalah yang saya sebut tadi, hari-hari yang 1, 2 dan 3 awal bulan. Kemudian datang hari Ashura. Puasa bermula daripada lepas Isyak. Kira sekarang ni dah puasa lah, kalau kira puasa sebelum Ramadan. Lepas Isyak mulalah puasa sampailah nanti tenggelam matahari. Jadi kira-kira 22 jam. Tapi Allah kemudian memansuhkan puasa itu dan mewajibkan kita berpuasa pada bulan Ramadan yang disebut tadi dalam ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Itu terang menyebutkan berpuasa yang diwajibkan tadi seperti dalam ayat 183, diikuti ayat 184 beberapa hari-hari yang ditetapkan. Hari yang ditetapkan itu ialah bulan Ramadan, ayat berikutnya. Jadi bulan Ramadan pada 1 bulan lah. Jadi termansuhlah puasa yang tadinya bermula daripada lepas Isyak sampailah tenggelam matahari. Panjanglah. Adapun puasa kita bulan Ramadan ini pada ayat yang
belum baca lagi, itu ayat 187. Yang Allah kata, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum kunna libasul lakum wa antum libasul lahum alimallahu annakum takhtanuna anfusakum fataba 'alaikum wa 'afa 'ankum fal'ana bashiruhun. Ayat apa lagi sambungan? Fal'ana bashiruhun wabtahu apa ayat itu bahasa wabtahu ma kataballahu 'alaikum, dan seterusnya, kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu bil khaytil aswadi minal fajr. Jadi ayat ini menyebutkan puasa itu bermula daripada naik fajar, bukan mula daripada lepas isyak, dan berterusan oleh tukmilul dan terus dan ayat itu sambungannya Allah kata wa'timus siyama ila al-lail, daripada naik fajar sempurnakanlah sampai datang malam. Itulah puasa kita hari ini, dan naik fajar sampai tenggelam matahari, ini awal malam. Mana kira-kira kalau sekarang ni kita puasa lebih kurang 13 jam setengah, ada 1 jam setengah. Kita berpuasa katalah daripada jam 5.30, ya, sekitar itulah ya waktu Indonesia 5.40, 5.35, berbuka pada 7, hampir 7.30. Tapi di negeri yang bermusim, sekarang ni musim panas, agak-agak berapa jam mereka puasa? 17 jam katanya. Kerana waktu maghrib dekat-dekat pukul 9. Hari ni kalau di England atau di negeri musim panas lah, di Mesir di Mesir biasa maghrib dah pukul 8 juga. Tapi ada satu ketika di Istanbul bulan lepas maghrib pukul 9. Jadi kalau puasa kena siang panjang, malam pendek, bukannya waktu subuh pukul 6, pukul 4.30 dah waktu subuh, pukul 5.30 dah habis waktu subuh, kemudian malamnya pukul 8.30. Tapi pada masa puasa jatuh musim sejuk pula, mereka berpuasa hanya 8 jam. Kerana apa? Bila musim sejuk, siang pendek, malam panjang, pukul 4.30 dah maghrib. Jadi maknanya Allah ni maha adil lah, menjadikan puasa berpusing di antara, beredar di antara musim-musim bagi negeri-negeri yang bermusim. Ini kenapa? Kenapa tuan-tuan? Jadi kita bercakap dari segi ilmu alam sikit lah. Tapi saya cuba mengajak kita fikir rahsianya Allah menjadikan kita puasa mengikut bulan Qamariyah. Bukan puasa sajalah, maknanya ibadah-ibadah kita yang berkaitan dengan bulan atau masa, mengambil bulan Qamariyah, bulan-bulan haji, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya. Begitu juga bulan puasa ialah Ramadan, ya. Bahkan juga iddah perempuan yang kematian oleh suami, ya, semua berdasarkan bulan-bulan Qamariyah. Khasnya puasa ini. Apa makna bulan Qamariyah? Bulan Qamariyah, bulan Qamariyah artinya itulah yang sebenarnya mengikut masa. Nak mengira masa ialah mengikut peredaran bulan mengelilingi bumi. Bulan mengelilingi bumi itu sekali kelilingnya ialah 29 hari setengah, lebih sedikit. Sebab itu maka sementara bumi sekali mengelilingi matahari, bumi mengelilingi bumi pula, bulan mengelilingi bumi itu sebanyak 12 kali. Jadi 12 kali 29 hari setengah setahun. Kerana setahun 12 bulan. Sebab dalam ayat lain Allah sebut inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh. Jadi sebab itu maka setahun Qamariyah hanya 354 hari. Manakala bumi tadi sekali mengelilingi matahari
sekali pusingan ialah 365 hari. Jadi hal itulah berbezanya bulan Qamariyah dengan bulan Syamsiah. Dan bumi ketika mengelilingi matahari itu berlakulah musim yang 4. Dan pada masa yang sama bulan tadi beredar mengelilingi bumi itu. Maka datanglah bulan Ramadan mengikut pusingan bumi itu. Bagaimana yang kita ketahui tadi, iaitu dalam tempoh setiap tahun 11 hari bulan Qamariyah ini, tahun Qamariyah 11 hari lebih pendek. Maka datang bulan Ramadan berarti setiap tahun 11 hari ke depan, awal maksudnya. Anda pernah kira tak? Tahu kan, macam tahun lepas kita memulakan bulan Ramadan berapa bulan? Kita memulakan bulan Ramadan tahun lepas. Tahun ini tadi bulan Jun 29, bulan 9 20 Jun, maknanya 11 hari lebih awal daripada tahun lepas. Bermaknanya tahun lepas ialah 20 Julai, 20 Mei maksudnya, Mei ni. Ini Jun, maknanya dia ayalah maknanya awal Julai lah dulunya. Tahun lepas bulan Julai, hujung bulan Julai. Hari ini hujung bulan Jun. Nanti akan datang lagi 19 Jun, akan datang lagi berapa Jun tu? 9 Jun, akan datang lagi Mei pula. Macam tu lah. Dalam tempoh 33 tahun bulan Ramadan kemudian beredar mengelilingi melalui setiap hari dalam 33 tahun tu, yang 365 hari tadi. Jadi kalau saya ada korban boleh tulis, boleh nampak kan. Tapi sekurang-kurangnya pada asasnya kita tahu bahawasanya begitulah perbezaan antara tahun Qamariyah dan tahun Syamsiah. Dan Allah mengiktiraf tahun Qamariyah untuk kita mengira masa. Kerana ada ayat lain Allah menyebutkan yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka tanya kepada kamu, hai Muhammad, tentang anak bulan itu hilal. Katakanlah itulah untuk mengira masa dan juga mengetahui musim haji. Jadi kuliah lain tuan-tuan, dia pergi balik ke tempat lain, tak apalah. Kita bagi ilmu kan, maklumat yang bagi jarang orang sebut. Dia sebut puasa, dia cerita puasa ajalah. Yang keduanya, puasa yang 22 jam tadi itu sebenarnya adalah sebagai kita kata lanjutan daripada puasa orang yang terdahulu daripada umat Nabi Muhammad SAW. Sebab itu dalam ayat tadi Allah kata kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti yang diwajibkan kepada mereka yang dulu daripada kamu. Jadi umat Nabi yang terdahulu mereka juga diwajibkan puasa. Dan yang terdekat dengan umat Nabi Muhammad SAW, siapa dia? Umat Nabi Isa AS, Nabi Musa AS yang pengikutnya masih pun wujud sampai hari ini. Walaupun mereka telah pun menyelewengkan ajaran itu dari segi akidahnya, tapi dari segi amalannya tentang puasa ini, mereka juga masih berpuasa. Orang Kristian sampai sekarang juga puasa. Cuma bezanya, kepada penganut agama Kristian, puasa bukanlah rukun. Wajib tapi bukan rukun. Ataupun kalau tak wajib pun maknanya kita kata sangat digalakkan lah. Sebab itu rahib-rahib, padri-padri, mereka tetap amalkan puasa. Dan puasa orang Kristian panjang, bukan 22 jam, 25 jam. Gimana boleh jadi 25 jam tuan-tuan? Agak-agak. Kalau 25 jam macam mana? Sehari 24 jam. Saya boleh puasa sehari 25 jam. Ya. Macam mana? Kan, dia berpuasa macam tadi hari ni lah. Mula berpuasa, mula imsak setengah jam sebelum tenggelam matahari.
dan berbuka setengah jam esok lepas tenggelam matahari. Jadi 24 jam. Ini diriwayatkan dalam kitab-kitab tafsir, dan yang jelas sekali dalam kitab Injil, dalam Bible. Namun begitu, mereka ada pula yang membolehkan puasa tu minum sikit, tapi makan tak boleh. Sementara itu pula memang orang Kristiani, oleh kerana padri-padri mereka boleh mengubah-ubah amal ibadat, yang tadinya pun puasa Nabi Musa, Nabi Isa juga dalam bulan Ramadan, diriwayatkan bulan Ramadan juga dalam keterangan hadis. Tetapi mereka boleh tukar kepada bulan lain, terutama tadi bila dah jatuhnya pada musim panas tadi sehingga puasa begitu panjang. Jadi biasalah dia boleh tukar-tukar, dan boleh ditambah. Puasa Nabi Musa AS dan Nabi Isa AS seperti disebut dalam kitab-kitab tafsir dan dalam Quran 40 hari, tapi mereka menjadikan 50 hari. Apabila ada di antara pada mereka dipanggil ketua agama lah, ketua agama, tapi sebenarnya Nabi lah. Nabi itu maknanya yang bukan rasul, tetapi mereka menjalankan agama yang ditinggalkan oleh rasul. Nabi Musa AS diikuti oleh Nabi-Nabi, begitu juga Nabi Isa AS. Seperti orang Kristian sebut Paul, John, itu kan. Mereka ini ada yang sakit dan bernazar, kalau aku sihat besok aku nak wajibkan tambah kepada 10 hari lagi, atau jadi 50. Kesimpulannya yang saya nak kaitkan ialah ayat tadi yang Allah kata kama kutiba alal ladzina min qablikum, ditafsirkan oleh para ulama, iaitu puasa orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan nak menunjukkan adanya hubungan syariat Nabi-Nabi dahulu dengan syariat Nabi SAW. Ada dia punya hubungannya. Maka Nabi Muhammad SAW di peringkat awal sebelum puasa Ramadan ini berpuasa tadinya selepas Isyak. Jadi hampir-hampir samalah dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani berpuasa. Dan bila berpuasa selepas Isyak sampailah maghrib esok, bahkan sampai lepas maghrib tadi saya katakan setengahnya, tak boleh makan, tak boleh minum, dan tak boleh mencampuri isteri. Tetapi ada yang melanggarnya. Sebab itu ayat yang saya sebut tadi, ayat 187 tu, dihalalkan bagi kamu pada malam berpuasa, malam bulan Ramadan, mencampuri isteri-isteri kamu. Isteri-isteri kamu atau mereka itu adalah pakaian bagi kamu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahawa kamu telah mengkhianati akan diri kamu sendiri kerana melanggar ataupun kerana mengikut nafsu. Ayat tadi merujuk kepada mereka yang tadi-tadilah puasa lepas Isyak, tiba-tiba terjaga katakan pukul 2 pagi ke, dia bukan nak minum makan atau sahur, dia bersahur dengan mencampuri isteri dia, maka telah melanggar peraturan itu. Tapi Allah kata fataba alaikum wa afa ankum, tapi hari ini Allah telah menerima taubat kamu dan telah mengampuni kamu. Fal'ana bashiruhunna, sekarang ni, artinya bulan Ramadan turun ayat ni kamu campuri dengan isteri kamu. Jadi mana mulai itulah maka tadinya malam tadi tidak lagi berpuasa lepas Isyak. Ayat seterusnya tadi, makanlah dan minumlah sampailah kamu dapat jelas perbezaan antara benang putih daripada benang hitam. Maknanya antara waktu malam dan waktu siang, minal fajr hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, hingga jelas kepada kamu perbezaan antara benang putih dari benang hitam, iaitu dengan naik fajar, maksudnya siang. Tapi di peringkat permulaan mereka memahami benang sungguh-sungguh. Jadi mereka bila dah puasa malam, ambil benang putih, benang hitam, ikat di kaki. Bila terjaga, tarik kaki, tengok selimut, tak nampak lagi beza, masih nampak gelap kita semua. Yang putih tak nampak, hitam tu pun tak nampak. Ini boleh pakai lagi ni. Itu cerita riwayat dalam kitab tafsir.
Sehingga kemudian maka datanglah sambungan ayat tu, minal fajri. Maka tak keliru lagi lah, maksudnya bukan benang tu betul. Maknanya ialah cahaya gelap, itu macam benang hitam. Cahaya siang macam benang putih, bermula dengan naik fajar. Lepas tu barulah Allah kata wa'adim musdama ilal lail, mulai naik fajar, sempurnakanlah sampai puasa kamu sampai malam, tenggelam nanti. Kena ayat berikutnya ada lagi lah, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, namun kamu jangan mencampuri isteri kamu ketika kamu beriktikaf di masjid pada bulan Ramadan. Jadi masa yang agak cukup. Jadi kesimpulannya daripada ayat yang saya bawa, yang saya kaitkan ni, bahawasanya bulan Ramadan yang kita hari ini berpuasa sebagai rukun Islam ialah 17 bulan selepas Nabi dah berada di Madinah. Sebelum tu makna secara beransur. Jadi beransur-ansur dalam 17 bulan sebelum tu berpuasa 3 hari. Tapi masanya panjang. Kerana nak mengaitkan hubungan antara syariat Nabi Muhammad SAW dengan syariat Nabi yang dahulu, ada kaitan hubungannya, sebab Nabi kita SAW adalah Nabi-Nabi yang meneruskan risalah ataupun salasilah para Nabi yang telah itu. Kerana umat Islam wajib beriman Nabi-Nabi yang diutus kepada Bani Israel itu juga adalah Rasulullah. Cuma dia membawa ajaran untuk zaman itu saja. Ini yang kita ada baca ayat la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Itu ayatnya ya. Dan dalam konteks masa ni pula, seperti yang diterangkan dalam kitab tafsir Al-Azhar Hamka, dia kata ini rahsianya, terutama di negeri-negeri di mana kita umat Islam berada di sekeliling kita orang-orang Kristian, seperti di Indonesia dan juga di Malaysia. Maka bila kita menggambarkan bahawasanya Islam ini ada hubungan dengan para Nabi-Nabi dahulu yang mereka mengimaninya sebagai para Rasul, walaupun mereka rasa lebihkan sampai ada yang kata Tuhan adalah Tuhan, tapi banyak lagi Nabi-Nabi yang lain dalam kitab Injil dan Bible disebutkan sebagai Rasul, sebagai Nabi. Nabi Ibrahim sebelum Nabi Nuh lagi, bagi menggambarkan bahawa kita adalah sebenarnya manusia yang sama-sama menerima rahmat, bimbingan, pimpinan agama daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam konteks ini maka kita umat Islam, orang Kristian dan Yahudi adalah satu kelompok yang sama sebagai umat agama wahyu. Jadi dengan itu maka kita dekat dengan mereka berbanding dengan orang-orang penyembah berhala yang tak ada kitab suci, seperti agama Hindu, Buddhis dan seumpamanya. Kenapa? Kerana ini untuk mendekatkan supaya kita mudah mengajak mereka beriman dengan Al-Quran, yang dalam Al-Quran disebutkan kitab, disebutkan orang-orang Kristian